بشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. Maksudnya, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahawa aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur
Sibukkan fikiran anda dengan Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jazman. Destinasi IKIM, Inspirasi Empuria Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah. Radio IKIM, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kita di sini. Dan jangan lupa untuk anda pasangkan aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Muat turun saja secara percuma di Google Play Store dan juga App Store untuk anda dapat dengarkan Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Dan sekarang ni Mona, kita tengah buat kaji selidik untuk kita dapatkan respon dan juga maklum balas anda. Dah dengar Radio IKIM hampir 20 tahun ni Mona. Alhamdulillah. Dan kita nak dapatlah juga apa pendapat anda kan. Dan pendapat itu mudah je, klik tik je. Dapat kita sediakan kepada anda. Dan macam mana caranya? Boleh layari www.ikim.my/kaji selidik untuk jawab dan menang. Boleh sertai kaji selidik Radio IKIM dan menangi hadiah eksklusif 20 orang yang bertuah pemenang terpilih, insya-Allah. Amin. Sama-sama kita terus saja ke laman web tersebut, okey? Dan sekarang ni anda terus ke Facebook kita sebab kejap lagi kita ada rancangan yang akan kita bawakan secara langsung di situ menerusi rancangan Islam Agamaku untuk dengarkan perkongsian dari tetamu kita Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Ya, untuk petang ini insya-Allah doktor akan bincangkan tentang tajuk kejelasan dan kemurnian akidah Islam. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, nantikan bersama-sama seketika nanti rancangan Islam Agamaku. Tersungkur di persimpangan, berhati tika di jalanan, bimbang datang ujian, menduga keimanan. Sudah menjadi suratan setiap sesuatu bersifat sementara. Jerih perih di dunia, terungkai dek bawana, embusan ketakwaan. Pilu melihat mereka dihimpit kemiskinan yang serba kekurangan. Tersungkur
Negeri Sembilan 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur. Alhamdulillah Mona. Kita berada di ruangan Destinasi IKIM waktu ini di petang Selasa. Seperti biasa ada rancangan Islam Agamaku, jadual kita di hari ini, dan untuk itu kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian Skype kita, Muna. Dapat lagi kita berhubung dengan beliau untuk kita ikuti lagi perkongsian rancangan ilmu kita petang ini. Jom kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Baik-baik, nak pergi main bola ni. Itu. Wow, aktif. Aktif tu. Kekal aktif. Suka sikit. Alhamdulillah, walaupun PKPB kan, kita dalam keadaan ni, namun tetap kena laksanakan senaman ni. Allahu Akbar. Jogging sikit. InsyaAllah. Baik. Anda juga boleh tonton secara langsung di Facebook Live IKIM FM untuk rancangan kita pada petang ini. Dan ada soalan, ada pertanyaan, boleh hantarkan di beberapa platform media sosial kita. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Kita ada tajuk, Mona, yang kita nak bincangkan pada petang ini berkaitan juga dengan akidah kita ni. Kita nak cerita tentang kejelasan dan kemurnian akidah Islam. Apa yang perlu kita jelaskan dan juga apa kemurnian kehebatannya ni. Jom sama-sama kita nak dengarkan. Dan untuk mukadimah ni, silakan Doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Seterusnya sidang pendengar muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama, perkara yang paling asas dalam Islam ya adalah perkara akidah. Dan seseorang yang menganut agama Islam, perkara yang paling utama, paling penting ialah soal akidah. Kerana dalam agama Islam ini dia ada 3 perkara asas. Perkara asas yang pertama ialah akidah, i'tiqad kita. Perkara yang kedua ialah syariah, hukum hakam ya. Syariah, hukum hakam, perundangan. Dan perkara yang ketiga ialah soal akhlak. Jadi akidah, syariah dan akhlak ini membentuk agama Islam itu. Jadi bila kita katakan agama Islam ni, dia datang dengan 3 package ni lah. Dia ada akidah, dia ada syariah, dia ada akhlak. Berbanding dengan agama-agama yang lain, dia mungkin ada dari sudut akidah, tetapi tidak ada dari sudut syariat, tidak ada dari sudut perundangan. Maknanya dia tidak adalah kewajipan nak kena buat begini. Tidak ada benda yang mungkin benda yang dilarang dalam agama, jadi bebas. Tetapi dia mempunyai akidah kepada sesuatu agama. Jadi huruf silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam kafah secara menyeluruh. Jadi salah satu tafsiran yang kita boleh faham ialah masuk dari sudut akidah, masuk dari sudut syariah dan masuk dari sudut akhlak itu. Cuma tumpuan kita, perbincangan kita pada petang ini adalah berkenaan dengan akidah, iaitu akidah Islam ini dia jelas, dia clear, dia mudah faham dan dia murni. Tidak ada perkara-perkara yang pelik, tidak ada perkara-perkara yang mengarut, tidak ada perkara yang kita kata tidak sesuai dengan akal ya. Jadi akidah Islam ini dia mesti jelas, dia mesti clear, dia mesti sesuai dengan fitrah manusia. Manusia rasa ini betul akidah ni. Ini betul pasal Tuhan ni betul. Pasal Nabi ni betul, pasal hari akhirat ni betul. Ini dasarnya.
Sebab itu bila kita berbicara tentang ketuhanan, ya, ketuhanan, antara dasar dalam akidah ketuhanan ni uluhiyat, ya, ataupun ilahiyat, ketuhanan, iaitulah kita nak bicarakan bagaimana i'tiqad yang jelas bahawa dalam Islam tiada Tuhan yang sebenar, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, ya, la maknanya tidak, ilaha Tuhan, tidak ada Tuhan. Maksudnya apa? Banyak kita tengok Tuhan-Tuhan di luar sana, ya. Sedangkan dalam i'tiqad kata la ilaha, tidak ada Tuhan. Dalam Quran Allah Taala sebut alihah, Tuhan-Tuhan. Allah Taala sebut wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, jangan cela, jangan caci Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala kata ada ilah yang lain daripada Allah, ada alihah, ada benda yang disembah, yang dipuja selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akidah jelas bahawa la ilaha, tiada Tuhan yang sebenar, la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini asas dia. Jadi sebab itu maknanya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriktikad Tuhan Esa, Tuhan satu, tidak ada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu bila kita lihat, ya, sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan dia jelas, ya. Misalnya sifat wujud, ya. Kalau orang ngaji sifat 20, ya, sifat wujud, Tuhan tu ada, tidak boleh tidak ada, ya. Tuhan tu qidam, maknanya tidak ada awal bagi kewujudan Tuhan. Tuhan tu qidam, huwal awwalu wal akhiru. Tuhan tu adalah awal. Awal tu maknanya tidak ada permulaan bagi kewujudan Tuhan. Bukan Tuhan dulu tak ada, dulu tak ada, baru ada. Tak, Tuhan tu sedia ada, sedia kala dah ada dah. Jadi dalam Quran disebut awal, huwal awwalu. Dalam istilahnya disebut sebagai qidam, ya. Sifat Tuhan mesti qidam. Tuhan mesti baqa, mesti kekal, tidak mati. Hayyul la yamut, hidup. Tuhan itu hidup, tidak mati. Ini sifat yang jelas menggambarkan ketuhanan. Jadi kita tak boleh nak bayangkan Tuhan yang pelik-pelik dan sebagainya. Ada kitab-kitab yang menceritakan tentang sifat Tuhan, ya. Sebagai contoh ada kitab ceritakan seorang Nabi, ya. Seorang Nabi dia lawan dengan Tuhan, ya. Seorang Nabi dia lawan dengan Tuhan. Ini macam mana kita nak gambarkan ketuhanan tu? Tuhan lawan, ya. Lawan sungguhlah, lawan bertumbuk, lawan apa, bertinju dan sebagainya. Nabi ni lawan dengan Tuhan malam hari, ya. Ada dalam kitab. Saya tak mau sebutlah nama kitab tu, Tapi dalam kitab sebut bahawa Tuhan, Nabi lawan dengan Tuhan, lawan. Nabi tak kalah, Tuhan pun tak kalah. Last sekali Nabi ni dia punya pandai, dia lawan, dia boleh kunci mati Tuhan ni. Dia kunci. Dia boleh pegang Tuhan tu, dia kunci macam mana tu, Tuhan tu tak boleh nak bergerak, tak boleh nak lepaskan diri. Akhirnya dalam kitab diceritakan bahawa matahari nak naik. Bila matahari nak naik, Tuhan ni pun takut. Maka Tuhan ni Nabi lepaskan Tuhan. Wallahu a'lam apa sebab, barangkali kerana takut kepada matahari dan sebagainya. Jadi Nabi ni pun lepaskanlah Tuhan ni. Tuhan ni pun selamatlah daripada terkena cahaya matahari tu. Jadi kita tak boleh baca dalam akidah Islam cerita-cerita yang sebegitu. Oh, Tuhan begini sifatnya, Tuhan ni penakut, Tuhan tak boleh kena cahaya matahari dan sebagainya. Kita tidak ada. Kerana apa? Kerana Tuhan tu Esa, satu, dan Tuhan itu bersifat dengan segala sifat sempurna. Tuhan itu tidak ada permulaan, Tuhan itu tidak ada pengakhiran, dia baqa, dia tak boleh mati. Tuhan tu hebat, tidak terkalahkan, aziz, ya, hebat, perkasa. Tuhan tu jabbar, kemas, gagah, perkasa. Tuhan tu muntaqim, tu sifat-sifat ketuhanan, ya. Tapi tidaklah Tuhan tu garang sepanjang masa, tidaklah, baik dah. Tuhan ada sifat latif, segala sifat
Allah, sempurnaan itu ada pada Tuhan, dan Tuhan itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini asas yang penting ya. Sebab itu bila kita baca tentang ketuhanan, kita rasa seronok, kita rasa menggambarkan sifat-sifat ya, kehebatan, kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu semua adalah mengenal Allah yang berkaitan dengan hati jiwa kita, minda kita ni memang tak ada tempat lain lagi dah Mona. Untuk sama-sama apa jua tindakan kita adalah berpandukan dari arahan dan juga dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp 011290040004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadun Rasulullah, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini, untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita masih lagi bertemankan dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini untuk dapatkan lagi perkongsian dalam rancangan ini. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarakanan Universiti Putra Malaysia, untuk terus kita bincangkan dengan tajuk kita petang ini, kejelasan dan kemurnian akidah Islam. Masya Allah. Tadi doktor dah berikan mukadimah kepada kita mana bagaimana kita ini mengenal apa yang perlu kita buat persiapan diri kita ni. Masya Allah, yang ni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun doktor, ada satu soalan yang kita dapat di talian Skype kita. Ada sahabat kita dari Negeri Sembilan bertanya, doktor, bagaimana kita hari ini nak cerita keindahan Islam kepada orang bukan Islam? Perlu tunjuk ke? Perlu cerita bukti ke, macam mana doktor? Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Bagaimana kita nak cerita keindahan Islam kepada masyarakat bukan Islam ya. Mungkin lebih-lebih lagi kawan kita, jiran kita yang bukan Islam ya. Salah satunya ialah kita melihat dari sudut akhlak itu sendiri. Ya, akhlak itu ya. Kerana Nabi SAW disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'ana, adalah akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Sehingga digambarkan bahawa Nabi Muhammad itu adalah the walking Al-Quran, Quran yang berjalan ya.
Jadi kitab suci Al-Quran, kitab suci Al-Quran, majoriti masyarakat non-Muslim mereka tidak membaca Al-Quran. Tetapi bila dizahirkan isi kandungan Al-Quran itu dalam diri kita, dalam diri umat Islam, mereka akan nampak kenapa kami buat begini. Oh, pasal ini ajaran Islam, ini ajaran Al-Quran Karim, kan? Jadi sini akan nampak keindahan Islam, kecantikan Islam. Malangnya hari ini kita ada konsep yang berbeza, ya. Sebab itu bila kita berjanji dengan orang, minta maaflah, kita ni orang Melayu kan, janji Melayu. Jadi lambat 30 minit tu biasa, ya. Jadi janji pukul 3, 3.30 baru sampai. Janji tadi pukul 3. Biasalah, kita orang Melayu janji Melayu, ya, 3.30. Ya biasalah. Jadi kalau kata pukul 3 tu maksudnya 3.30. Jadi orang non-Muslim, ya, kata mereka walaupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dari sudut akhlak ni, akhlak mereka tepati janji, akhlak mereka apa yang kita kata contoh menepati janji ni. Kalau kita berjanji dengan mereka pukul 3, mereka mungkin datang 2.45, 2.50 dah tunggu dah. Kita datang 3.30. Jadi banyak lewat. Jadi mereka tengok kita datang pula pakai kepiah orang Islam, menyebabkan salah satu sebab saya nampak tidak tertarik kepada ajaran Islam. Jadi kita kena tunjukkan contoh yang baik kerana kita mencerminkan ajaran agama Islam. Jadi sebab itu dalam doa kita sebut wala taj'alna, janganlah jadikan fitnatan. Fitnah kepada orang yang tak beriman, ya. Fitnah kita ni jadi fitnah. Orang tak tertarik dengan agama Islam sebab apa? Sebab orang tak tengok ajaran Islam, tetapi orang tengok orang Islam. Ya, orang tengok orang Islam. Jadi kita kena tunjukkan ajaran Islam dan kita kena jadi orang Islam yang sebenar-benarnya. Satu asaslah. Selain kalau kita nak buat perbandingan Al-Quran dengan kitab suci yang lain, dengan Bible dan sebagainya, ya. Kita membawa isi kandungan Al-Quran, bagaimana Al-Quran bercakap. Kalau dia nak kaji Al-Quran, nak cari kesalahan Al-Quran, silakan. Kita jangan marah. Kalau dia nak kaji Al-Quran, aku nak kaji Al-Quran, aku nak cari kesalahan Al-Quran, kita silakan. Sebab Al-Quran benarkan, ya. Al-Quran benarkan. Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, qul fa'tu, bawalah, katakanlah, bawalah bisuratin, dengan satu surah ataupun dengan 10 surah. Jadi Al-Quran mencabar. Allah Ta'ala tidak tutup ruang, ya. Dia nak mencabar, nak buat satu surah yang sama dengan Al-Quran, Allah Ta'ala buka ruang tersebut. Maka kalau ada orang bukan Islam yang nak mengkaji Al-Quran, nak mencari kesalahan Al-Quran, silakan mencari kesalahan Al-Quran, supaya mereka nampak kebenaran agama Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Insya-Allah, supaya ada bukti dan juga ada pengajarannya juga di situ, masya-Allah. Baik, doktor, kita mungkin akan sambung lagi dengan tajuk ini, doktor. Bagaimana kemurnian yang boleh sama-sama kita tunjuk akidah yang Allah tetapkan kepada kita. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya. Saya dah sebutkan tadi tentang tauhid yang jelas, akidah yang jelas, iaitu la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah itu dulu, ketuhanan itu. Dan Allah Ta'ala ini dalam akidah Islam bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi kalau ada ruang-ruang dalam nas Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang boleh kita fikirkan bahawa ini satu kekurangan bagi Tuhan, ya, kalau ada ruang kita kata ini satu kekurangan bagi Tuhan, maka kita mempunyai beberapa cara fikir untuk memahami nas bagi menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Misal saya bawa contoh, kan. Contoh ini kadang-kadang orang boleh, iaitu hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kita, Rabbuna, Tuhan kita, yanzilu, nazala yanzilu maknanya turun.
Nazala yanzilu maknanya turun. Tuhan kita turun ke langit dunia ketika berbaki malam 1/3 malam. 1/3 malam. Makna subuh kita sekarang pukul 6 pagi tu, dalam pukul 2, pukul 3 pagi tu, itu 1/3 malam yang akhir. 1/3 malam yang akhir. Isunya ialah Tuhan turun ke langit dunia. Satu. Dan bila Tuhan turun ke langit dunia, Tuhan turun Tuhan turun tu, kita nak kena letak tu. Dan Tuhan turun tu ke langit dunia. Kemudian Tuhan kata, siapa yang doa, aku akan kabulkan doa dia. Siapa yang minta hajat, aku akan bagi hajat dia. Siapa minta ampun, aku akan ampunkan dia. Hadis Nabi, hadis yang sahih, kita beriman dengan hadis ni. Tiba-tiba seorang baca, ni kata tak berapa jelas ni. Akidah kita, ni Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan turun ke langit dunia. Ya, kita bukan nak bahas dari sudut manhaj akidah dah. Kita nak bahas orang pertikaikan. Orang pertikai dan orang perlekehkan akidah kita. Kenapa Tuhan nak turun? Oh, pasal hujung hadis tu, siapa yang doa, aku akan kabulkan. Siapa minta ampun, aku akan ampunkan dosa. Orang akan fikir, kalau Tuhan tak turun, Tuhan tak dengar ke doa orang? Nampak Kalau Tuhan tak turun ke langit dunia, Tuhan tak boleh dengar ke doa tu. Jadi, Tuhan bila tak turun ke langit dunia, Tuhan tak dengar. Itu sifat kekurangan bagi Tuhan. Tuhan kena turun ke langit dunia, baru Tuhan boleh mendengar. Boleh faham tuan-tuan? Jadi, bila ada isu yang macam ni, ini tak berapa clear. Ini tak apa jelas, tak apa jelas. Sedangkan yang jelasnya, innallaha sami'un, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Allah tak turun ke langit dunia pun Allah dengar dah. Ini sifat jelas, sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un, sifat zat, sifat dasar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah pelbagai tafsiran di kalangan para ulama, tetapi tafsiran yang paling baik, bagaimana kita nak bagi orang yang pertikaikan akidah supaya dia jelas dari sudut akidah. Saya bukan nak menangkan mana-mana, tidak. Tapi bagaimana kita nak bagi faham? Orang tu rasa selesa, orang tu rasa aman dengan akidah yang sebegini. Kalau kita rasa tak payah pertikai banyak-banyaklah, beriman sudahlah, dia tak puas hati. Manusia sekarang kan dia falsafah, dia banyak fikir dan sebagainya, dia tak puas hati. Kan dia rasa Tuhan ni tak betul ni, Tuhan kena turun baru boleh mendengar ni. Kalau kita bagi satu pandangan tak payah duk fikir, terima ajalah. Akidah dia kata mesti kita kena kaji dulu, kita kena fikir elok-elok. Maka sinilah kita nak bagi jelas akidah Islam itu jelas. Maka di sana ada pandangan ulama yang bagi jalan keluar, iaitu sebahagian ulama dia takwil. Allah turun ke langit dunia dengan maksud, kalau kamu tak boleh terima Allah turun tu, kamu tak boleh nak terima, kamu susah nak terima, tak apa, tak ada masalah. Beriman dengan nas tu dulu, beriman. Kita ada satu lagi jalan, iaitu sebahagian ulama mentakwilkan, memberi makna yang sesuai dengan ketuhanan. Iaitu bila kata Allah turun ke langit dunia, maksudnya apa? Makna yang sesuai dengan ketuhanan, akal manusia boleh terima dengan elok. Maksudnya Allah menurunkan rahmat dengan sesuai dengan zat ketuhanan. Itu maksudnya. Macam kita kata lagi ni, kita kata masjid tu siapa buat? Masjid tu yang lain buat. Ya. Pasal apa yang Ketua Agung buat? Berapa bata Tuanku buat? Berapa banyak tu bata simen yang Tuanku angkat? Tak ada satu pun. Tapi masjid tu dibina pada zaman Tuanku. Jadi namalah Tuanku Sultan yang buat sebagai contoh. Tapi yang buat orang lain. Sesuai dengan makna seorang sultan, seorang raja, tapi dia buat masjid. Tapi dia tak angkat bata, dia tak angkat batu, dia tak angkat simen dan sebagainya. Kerana apa? Kerana sultan, Duli Yang Maha Mulia Sultan, maksud bina itu ada makna yang sesuai. Jadi maksud saya lah, bagaimana makna yang jelas sini memberikan kejelasan dari sudut akidah. Akidah Islam dia mesti jelas, dia mesti clear. Kalau kelabu, kalau rasa keliru, itu bukan lagi akidah Islam. Kita nak bedakan dengan
akidah-akidah yang lain. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia Muna. Ya. Kita akan belajar lagi bagaimana penjelasan dan juga kemurnian dalam akidah Islam ini kejap lagi, dan kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Murah oil. Minyak berkualiti. Murah oil. Pilihan community. Stasi tidak diragui. Pilihan tempat. Pilihan Malaysia. Murah oil. Stesen community yang Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda, bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh iklan obat. Yayasan sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli obat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsehat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsehat.com. Saya from Dr. untuk Yayasan Ikhlas. Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini. Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Kita bincang dengan tajuk kejelasan dan kemurnian akidah Islam. Baik, kita nak sambung lagi Doktor, bagaimana yang boleh kita bincangkan dengan tajuk ini? Silakan. Rahim ya. Baik, secara ringkas ya, saya nak masuk kepada bahagian yang kedua, iaitulah bahagian kerasulan ataupun kenabian ya. Perkara asas ya. Perkara yang pertama ketuhanan la ilaha illallah. Perkara yang kedua ialah kerasulan, iaitu kita beriktikad bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini jelas ya, jelas. Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad ini disebut di dalam Al-Quranul Karim, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa kepada seseorang daripada kamu. Jadi sifat jati, sifat asas bagi Nabi Muhammad yang kita nak i'tiqad, Nabi Muhammad ni bukan bapa kepada siapa-siapa ya. Itu kita faham daripada ayat tu. Ya, Nabi Muhammad ada anak, tapi itu bukan i'tiqad yang sebenar yang kita nak i'tiqadkan ya. Yang kita nak i'tiqadkan walakin Allah, akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu jelas. Kalau kita tak tahu anak Nabi ada berapa orang, kita masih lagi beriman. Muhammad ni Rasulullah tak? Tak pastilah, boleh jadi Rasulullah kot. Itu tak rosak tu, rosak iman kita. Kerana dia jelas Muhammad itu bukan bapa kepada sesiapa yang kita akidah, walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu adalah penutup para nabi. Dan penutup para nabi ini telah diijma'kan oleh para ulama. Ijma' sepakat para ulama, tidak ada lagi nabi yang baru selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita i'tiqad dua benda ni. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini dasar, perkara paling dasar dalam akidah Islam. Maka selain daripada itu, kita beriktikad Nabi Muhammad itu manusia ya, manusia, semua nabi manusia. Ya, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai nabi ya, banyak ayat-ayat sebut pasal nabi dan sebagainya. Aku adalah manusia. Innama ana basyarun, basyar, aku adalah manusia. Yuha mislukum, seumpama dengan kamu, sama macam kamu.
Kamu dilahirkan, aku dilahirkan juga. Kamu berada dalam perut mak kamu, aku seorang Nabi pun berada dalam perut mak. Kamu makan, Nabi pun makan. Kamu minum, Nabi pun minum. Kamu penat, berehat, tidur. Nabi pun penat, berehat, tidur. Basyarum mithlukum, manusia seumpama kamu. Yuha, tetapi yang lebihnya aku ni, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Telah diwahyukan kepada aku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang spesialnya seorang nabi, seorang rasul ni Muhammad, dia Rasulullah, diberikan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsu, melainkan apa yang Nabi cakap itu adalah wahyu belaka, bukan hawa nafsu tetapi wahyu. Maka sebab itu dalam Islam jelas tidak ada Nabi Muhammad didewa-dewakan, tidak ada, jelas dalam akidah Islam. Tidak ada Nabi Muhammad diminta doa, wahai Muhammad ampunkanlah dosaku, tidak ada. Wahai Rasulullah ampunkanlah dosaku, tidak ada. Minta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa Nabi hidup pun minta ampun kepada Allah, masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia sekalipun, kita minta ampun kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad tidak didewakan. Nabi Muhammad tidak minta ampun. Kita tak minta hajat kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, aku hilang barang, kembalikanlah barang aku. Tak ada. Jelas dalam akidah kita, dan Nabi Muhammad tidak dipertuhankan, tidak diangkat darjatnya, tidak diangkat darjatnya menjadi Tuhan, ataupun dalam diri Nabi Muhammad tu ada Tuhan. Tidak. Allah Tuhan lain, Tuhan asing, zat yang lain. Nabi Muhammad zat yang lain. Ini jelas dalam akidah kita, jelas dalam akidah kita. Tidak ada Nabi anak kepada Tuhan, Nabi itu anak kepada Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, jelas akidah kita. Qul huwallahu ahad. Ini ayat yang nak jelaskan soal akidah, bagi jelas, bagi clear soal akidah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi bahawa dia, yakni Tuhan itu yang Esa, dia itu adalah Tuhan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahawa dia, yakni Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung harap, kita bergantung harap, minta segala-galanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, atau kepada Nabi Muhammad pun tidak kita minta kepada Allah. Lam yalid, Allah ini tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak ada anak, tidak ada zuriat, keturunan. Allah tidak berhajat kepada benda tu, Allah tak perlu. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan Tuhan itu tidak diperanakkan. Kalau Tuhan tu diperanakkan, Tuhan baru ada, jadi ada bapa Tuhan, ada mak Tuhan. Jadi mana lebih power antara Tuhan dengan bapa Tuhan dengan mak Tuhan, mana lebih power? Kalau Tuhan diperanakkan, jadi sudah tentu bapa Tuhan lebih hebat daripada Tuhan, mak Tuhan lebih hebat daripada. Ini tak berapa jelas akidah ni, ada mak Tuhan, bapa Tuhan. So dalam Islam tidak ada perkara yang sedemikian rupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak sama, tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama ni dari sudut hakikatnya lah. Kita mendengar, Allah mendengar, tetapi nama sama, mendengar, tapi hakikatnya berbeza, Tuhan melihat, Allah melihat, kita melihat, betul, tetapi hakikatnya tidak sama. Jadi ini asas yang penting, Jadi bila masuk dalam agama, kita jelas dari sudut akidah, Tuan-tuan, perempuan, kita boleh buat bandingan dengan agama-agama yang lain, kita boleh buat bandingan dari sudut kejelasan akidah ini, Buatlah bandingan dengan mana-mana agama, agama Hindu, agama Kristian, agama Buddha dan sebagainya. Mana yang paling jelas, paling clear? Jadi dalam Islam dijelaskan betul-betul kerana ini perkara dasar. Cuma ada juga kadang-kadang di kalangan umat Islam dia bawa benda-benda yang kelabu, yang keliru sikit,
Nabi Muhammad ni pun macam Tuhan, ada sifat Tuhan, ada zat Tuhan. Itu semua tu benda-benda keliru, benda-benda kelabu. Maka itu jauh daripada akidah Islam yang sebenarnya. Kerana akidah Islam dia mesti clear, dia mesti sesuatu yang jelas. Wallahu a'lam. Supaya kejelasan itu akan terus membuktikan kepada kita dan juga tauhid kita ini juga akan kekal, insya-Allah. Semoga kita berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala. Doktor, mungkin 1 minit doktor untuk kesimpulan dengan tajuk ini, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpeganglah dengan akidah kita, akidah tauhid, ya, mentauhidkan Allah dan mengaku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tidak ada syak wasangka, kita tidak ada kebimbangan, kita tidak ada keraguan, kerana perkara akidah dalam Islam adalah perkara yang paling jelas, adalah paling clear, adalah paling senang difahami. Ya, kalau ada sebagainya jangan bimbang. Ya, benda ini benda yang jelas, benda yang clear, benda yang, dan dia adalah sesuatu yang murni, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal. Ini adalah Tuhan, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Masya-Allah, semoga apa yang kita dengarkan ini ada lagi manfaat dan juga ada kebaikan kita bersama-sama, insya-Allah. Insya-Allah. Di akhirnya terima kasih Dr. Nizam Abdul Qadir. Insya-Allah doktor kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti kita dan boleh buat ulang kaji sama-sama untuk anda dapatkan perkongsian di Facebook Live IKIM FM menerusi rancangan Islam Agamaku pada petang ini. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya masih belum buat akikah untuk anak lagi. Ya, akikah adalah sunat muakkad. Tak semua orang rasa akikah tu mudah. Kadang-kadang tak sempat. Sampai terlupa. Apa abang ni cakap sorang-sorang? Ni saya jumpa akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah. Dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun okey sangat. RM499 je. Daftar cepat. Akikah apa tadi? akikahcenter.com. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan promo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. The book published by IKIM in 2019, Harmony Between Religion and Science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my, or call 03-6204-6389 for more info. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu dan Mak, susu ni lah yang Echa bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah brand, stokis dan ejen diperlukan. Pening nak cari bisnes part-time yang bertahan lama? Jom join Kudapan Kasih. Pengeluar biskut homemade yang pastinya sedap, bersih dan halal. Tak perlu simpan stok, tak perlu nak susah-susah nak keluar pergi COD. Kami uruskan semuanya. Sistem perniagaan secara online yang pastinya telus dan sistematik. Untuk maklumat lanjut sila hubungi 011-1088-4094 atau layari FB Auji Kudapan Kasih HQ. Kudapan Kasih, rasa asli untuk semua generasi.
According to WHO, nearly 1.3 million people die in road crashes each year. On average, 3,287 deaths a day. Drivers who are texting can be 23 times more likely to crash than non-distracted drivers. Posting to social media, checking email, programming a navigation system, or watching a video are among the many excuses people tend to give when they are asked why they text while driving. Please be aware of the dangers and keep your attention on the road, not on your mobile phones or other mobile devices. Texting and driving is dangerous. Road traffic crashes are predictable, can be prevented. Help saves lives. Don't text and drive. Penyampai berkaliber. Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengisian bermutu. Inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah.
kemapanan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Sekarang disampaikan pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 1 Rabiul Akhir 1442 Hijrah bersamaan 17 November 2020. Kangar Alustar 7 malam, Pulau Pinang 7:01 malam, Ipoh 7 malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 6:59 petang, Seremban dan Bandar Melaka 6:58, Johor Bahru 6:53, Kuantan 6:54, Kota Terengganu 6:50, Kota Baru 6:53, Miri 6:09, Kuching 6:27, 5:49, Tawau 5:54, Sakit 5:59 petang. Itu tadi dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Adik, tidur ya. Pejam mata tu. Adik nak kira bintang-bintang kat langit tu. Cerah malam ni kan, Bu? InsyaAllah tak hujan malam ni. Rumah mereka sekadar berbumbungkan atap zinc bocor yang menanti roboh, berlantaikan tanah dan kayu rebut, berdindingkan papan dan kanvas yang sekadarnya menjadi teratak seisi keluarga untuk berlindung sehari-hari. Muslim Care Malaysia Society ingin mengajak para pendengar Radio IKIM bersama membantu merealisasikan impian mereka bagi memiliki sebuah rumah yang selesa dan selamat untuk membesar dan mendidik anak-anak dalam projek Home to Live. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Muslim Care Malaysia 5644 9041 3882. Layari www.muslimcaremalaysia.my atau hubungi 011 500 500 35. Muslim Care Malaysia Society, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan oleh Telekong Siti Hadijah. Dah tawan hati yang tersayang? Hadiahkan Telekong SK kepada yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitihadijah.com. Siti Hadijah, lambang cinta abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sejumlah 3,080 kes keganasan rumah tangga dilaporkan kepada polis Diraja Malaysia PDRM